Sesungguhnya mengenai isu peruntukan ahli parlimen untuk membangunkan kawasan parlimennya untuk makluman ahli yang berhormat. Peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri disediakan bagi semua kawasan parlimen di seluruh negara. Peruntukan ini tidak diserahkan kepada ahli parlimen dan diuruskan oleh Jabatan Pembangunan Persekutuan atau Pejabat Pembangunan Negeri mengikut struktur sedia ada melalui penyelarasan dengan pemimpin tempatan. Sekarang ni ada yang berhormat bertanya apakah borang yang mereka isi. Saya ingat borang yang besar ialah borang yang amat berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri ataupun menteri-menteri yang berkaitan ataupun menteri parlimen. Ya, Subang. Terima kasih Tuan Speaker dan Perdana Menteri. Ini berkaitan dengan peruntukan kepada kawasan parlimen yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Fahaman saya dan saya rela dibetulkan kalau salah, untuk Barisan Nasional ada sistem untuk melantik penyelaras parlimen, dan di kawasan Subang pun dilantik seorang untuk memainkan peranan itu dalam jawatan itu. Dan semua keputusan berkaitan dengan perbelanjaan peruntukan ini kepada kawasan parlimen dibuat oleh penyelaras tersebut itu. Jadi kalau itu betul, itu bermaksud ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat untuk kawasan itu, khususnya daripada Pakatan Rakyat, tidak dapat apa-apa manfaat, tidak dapat membuat keputusan tentang perbelanjaan peruntukan itu. Dan inilah yang tidak adil. Jadi kita sudah cadang, iaitu peruntukan itu memang mesti diberi sama rata kepada semua, dan keputusan tentang cara perbelanjaan itu dibuat oleh ahli parlimen, baik daripada kerajaan ataupun pembangkang yang dipilih oleh rakyat di kawasan itu. Inilah prinsip yang diamalkan di negara-negara lain yang betul-betul adil, melakukan yang adil kepada semua wakil rakyat. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada kerajaan sedia untuk melakukan itu, dan saya yakin kerajaan di negeri Pakatan Rakyat pun sanggup memberi aku janji kita melakukan yang sama. Tapi kita tunggu apakah pendirian daripada Barisan Nasional dulu. Minta penjelasan. Boleh satu isu yang sama. Ya, Tuan Speaker, isu yang sama. Isu yang sama. Tuan yang dibetul. Isu yang sama. Isu yang sama. Ya. Okey, sorry. Tadi Subang ni daripada Selangor. Dia kata tengok dalam dunia. Saya ingat Subang pergi balik cek ada kat Selangor. Selangor pun dia juga pakai penyelaras. Penyelaras permatang. Dia punya peruntukan lebih banyak daripada adun permatang. Mana adilnya? Jadi itu sebab saya kata Subang, Selangor, jangan tengok dunia lah. Dia tengok dia balik-balik negeri Selangor. Adakah Selangor buat seperti mana yang Berhormat cakap? Tajuk. Ya, Menteri. Tuan Speaker, saya minta saya nak tanya Yang Berhormat Menteri bagi laluan 20 saat. Nanti saya nak jawab ini. Ya, Yang Berhormat Menteri tak bagi laluan. Yang pertama sekali, sebagai wakil rakyat, kita berkehendakkan projek itu dilaksanakan di kawasan kita. Kita tak kiralah siapa yang melaksanakan itu, nombor dua. Tapi nombor satu, kalau kita tak pernah cakap pasal kontraktor ke ataupun orang yang beri projek. Kita cakap pasal projek itu sendiri. Contohnya longkang. Kita sebut longkang. Kita tak sebut yang lain. Jadi sekarang bila tiba-tiba longkang sedia ada, itu keadilan. Tapi kalau sekiranya dia minta longkang, kita bagi sungai, itu tak adil lah. Jadi sebagai contoh. Jadi keadilan di sini, Yang Berhormat patut berterima kasih sebab apa? Sekurang-kurangnya tanpa pegawai khas ataupun pembantu, kerajaan tiba-tiba bagi seorang pegawai untuk tolong Yang Berhormat. Itu sesuatu yang cukup bermakna. Walaupun Yang Berhormat membangkang, tiba-tiba projek berjalan. Kami hak barisan ni belum tentu lagi. Tapi Yang Berhormat dah confirm ada pegawai tolong lagi. Dia tanpa research officer yang dibayar oleh Yang Berhormat, kerajaan tolong. Itu patut ucap terima kasih kepada kerajaan. Itulah keadilan. Tapi Yang Berhormat Menteri, saya ucap terima kasih memberi laluan. Ini bukan saja berkaitan dengan longkang dan sebagainya. Peruntukan ini kita tahu ini digunakan untuk banyak program kemasyarakatan, susulan daripada mengikut permintaan daripada Persatuan Penduduk, Jawatan Kuasa Kampung dan macam-macam badan-badan yang akan datang untuk meminta bantuan itu. Ini bukan saja dengan longkang dan infra itu lain. So isu dia ialah isu yang sama. Keputusan beri pada siapa dan semua dibuat oleh siapa. Dan inilah yang saya sudah cadangkan, ini perlu dibuat oleh ahli parlimen atau wakil rakyat untuk kawasan itu, baik daripada kerajaan ataupun pembangkang. Dan kita sedia, kerajaan negeri pun sedia untuk mengamalkan, tapi kita minta pengesahan daripada pihak kerajaan sama ada kerajaan kali ini
sanggup melakukan apa yang adil, iaitu bagi peruntukan itu kepada wakil rakyat dan bagi kuasa untuk menentukan macam mana peruntukan itu dibelanja. Itu yang permintaan kita. Subang. Saya terima kasih Tuan Dideputor. Seperti saya juga menjawab Tanjung Karang tadi. Yang pertama sekali, sebab ini kena dijelaskan yang pertama sekali, kalau sebenarnya kerajaan negeri Pembangkang nak bagi sama di antara wakil-wakil rakyatnya, kita mengalu-alukan. Itu satu benda yang cukup seronok kita tengok. Tetapi apa yang berlaku di Selangor, Tanjung Karang telah sebut bahawa hanya Pembangkang saja yang membelanjakan wang peruntukan masing-masing. Tetapi kita kena ingat, wang yang dibelanjakan itu tidak menjaminkan undi. Itu sebab baru-baru ni saya terkejut melihat bagaimana kehadiran pembangkang yang begitu ramai, padahal semua program dibuat oleh kerajaan. Kita bagi ibu tunggal, katalah kita bagi duit kepada kita bagi buat program ibu tunggal. Tapi ibu tunggal saya tak sebut duit ni bahasa Perlis sikit sebab saya kena sesuaikan diri saya dengan bahasa sini. Program kita semua bagi projek kita bagi, tapi uni kita tak dapat. Yang Berhormat patut terima kasih itu. Sebab apa? Yang Berhormat berjaya mengubah persepsi rakyat bahawa yang orang yang tolong tu tak perlu ucap terima kasih. Jadi tiba-tiba Yang Berhormat yang tak buat kerja macam kami dapat undi. Oh ni sudah bagus, tepuk tangan. Ini minta penjelasan apa maksud tak buat kerja ni. Tanpa buat kerja tiba-tiba kita dapat undi ya. Sebagai contoh ada 2-3 kawasan yang saya tahu yang kerajaan telah macam Kelantan ya. Kerajaan belanja begitu banyak. Begitu banyak tetapi tak dapat undi. Jadi Yang Berhormat patut ucap terima kasih. Kerajaan tolong bagi keadilan, lantik pegawai, lantik jawatankuasa pembangunan persekutuan di Kelantan, undi dapat kat Pembangkang. Patut ucap terima kasih. Jadi kalau sekiranya sistem lain diubah, mungkin Pembangkang terdapat undi. Jadi Pembangkang dapat undi kerana orang mengundi sekarang berdasarkan persepsi. Tetapi mungkin selepas ini orang berubah, Allah Subhanahu Wa Taala mengubah hati-hati insan yang sentiasa berdoa kepadanya, semoga berubah dan jadi manusia yang lebih bersyukur. Bukan saya nak kira undi nak bagi tapi kalau boleh bagi kat barisan ya. Undi kau nak bagi dekat siapa pun okey. Menteri. Tetapi biarlah dia jadi manusia yang bersyukur. Panjang lagi.